sambung ke surat 293 di bawah tajuk anjuran berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan Allah atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan selawat dan salam untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba-Nya agar mengucap selawat dan taslim kepada beliau. Ini kata dia di antara hak Nabi kita Muhammad. Di antara hak Nabi kita Muhammad ialah umat dia mesti memberi hak kepada dia berselawat. Ini Allah Ta'ala firmankan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. Ini daripada surah Al-Ahzab ayat 56. Ikhwan, ikhwatul iman, ini adalah ayat Allah Ta'ala turunkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, ayat ini ada beberapa perkara yang patut kita tengok yang disebut oleh para ulama. Misalnya Imam Al-Qurtubi menyebut tentang ayat ini. Kata Imam Qurtubi, Hadihi al-ayatu syarrafallahu biha rasuluhu alaihi salam hayatahu wa mautahu wa dzakara manzilatahu minhu wa tahhara biha su'. Ini perkataan Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, ayat Allah Ta'ala yang mulia ini, daripada ayat Allah Ta'ala yang mulia ini, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dari ayat Allah Ta'ala yang mulia ini, syarrafallahu biha rasulahu alaihi salam hayatahu wa mautahu. Allah Ta'ala memuliakan dengan ayat ini Rasulnya alaihi salam pada masa hidupnya dan matinya. Ayat ini menyebut kemuliaan Nabi ketika Nabi hidup dan Nabi mati. Sama dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar kata, Ya Rasulullah, mulianya engkau ini hidup dan mati. Wanginya engkau ini hidup dan mati. Engkau ditaati hidup dan mati. Maka benarlah dengan ayat ini Allah muliakan Nabi hidup dan mati. Wa dzakara manzilatahu minhu. Dan ayat ini juga menyebut kedudukan Nabi di sisi Allah. Daripada ayat ini kita belajar bagaimana kedudukan Nabi di sisi Allah. Wa tahhara biha su'. Daripada ayat ini Allah telah membersihkan Nabi, menyucikan Nabi daripada semua kejahatan dan keburukan. Ayat ini bukan sahaja Allah menyebut tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Tapi tiga perkara tadi Allah nak beritahu. Apa dia? Kemuliaan Nabi, kemuliaan hidup dia dan mati dia, kedudukan Nabi di sisi Allah, dan Nabi telah menerima selawat daripada Allah dan malaikat sebagai tanda Allah telah menyucikan. Imam Ibn Katsir pula kata apa? Kata Imam Ibn Katsir, Anna Allah subhanahu akhbara ibadihi bimanzilati abdihi wa nabiyyihi wa indahu fil mala'il a'la
bi'annahu yusna 'alaihi 'inda al-malaikatil muqarrabin. Imam Ibn Katsir kata sesungguhnya dengan ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya dengan ayat ini Allah memberitahu kepada hamba-hambanya yang lain kedudukan nabinya di sisinya dan kedudukan nabinya di sisi para malaikat yang tinggi-tinggi. Itu dengan cara yusna 'alaihi 'indal malaikatil muqarrabin. Allah berselawat kepada Nabi di hadapan para malaikat. Biar malaikat tengok betapa orang ini orang yang ada kedudukan dan makam yang tinggi. Wa innal malaikata tusalli 'alaihi, kemudian Allah meminta para malaikat berselawat kepada orang yang mulia ini. Summa amara ta'ala ahlul alam as-sufla bis-salah wa taslim 'alaihi. Kemudian barulah Allah memerintahkan penduduk alam yang rendah ini, pasal kita berada di bumi yang akhir, kita ada penduduk alam yang rendah. Allah menurunkan wahyu, memerintah penduduk alam yang rendah ini berselawat kepadanya, liyajtami'u thana 'alaihi min ahli al-'alimin al-'ula was-sufla jami'a, supaya selawat penduduk bumi yang rendah dengan penduduk malaikat itu berhimpun, maka alam ini dipenuhi dengan berselawat kepada Nabi untuk menunjukkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Qurtubi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu pada Nabi dan bersalamlah kamu pada Nabi. Kata Imam Al-Qurtubi, amarallahu ibadihi bis-salah 'ala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duna anbiya'ihi tashrifan lahu. Kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala memerintah hamba-hambanya, berselawat ke atas Nabi-Nya Muhammad, tidak kepada Nabi-Nabi yang lain, sebagai memuliakan Nabi yang agung. Wala khilafun fi anna as-salah alaihi fardun fi umri marrah. Tidak ada khilaf di sisi para ulama, kata Imam Qurtubi, kewajiban berselawat walaupun sekali seumur hidup. Jadi ikhwatul iman, daripada ayat ini kita faham tentang kedudukan selawat pada Nabi. Dia bukan masalah selawat itu sahaja, tapi masalah kedudukan Nabi. Jadi bagaimana orang yang Allah selawat, Allah saja selawat depan malaikat. Bukan Allah berkata Allahumma salli ala Muhammad, tidak. Selawat daripada Allah itu bermakna al-huda, petunjuk. Allah memuji Nabi Muhammad. Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidayah demi hidayah. Dan Allah menyuruh para malaikat berselawat. Bila malaikat tengok orang ini mendapat petunjuk Allah, hidayah daripada Allah, kebaikan rahmah daripada Allah, para malaikat rasa kagum dan takjub, siapa orang ni? Maka berselawatlah malaikat kepada Allah untuk Nabi. Ayat ini ikhwan bukan saja nak beritahu tentang hukum selawat, tapi hukum Muhammad sangat mulia di sisi Allah. Jadi macam mana kita nak tinggalkan orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah dan kita nak ikut orang-orang yang tidak mendapat apa-apa kemuliaan di sisi Allah. Dalam hadis sahih riwayat daripada Abu Daud, daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih. Satu hari Nabi sebut, Nabi kata, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qatu fa aqsiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alayka wa qad arinta? Yaquluna balita. Faqala inna Allah 'azza wa jalla harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya. Hadis ini hadis Abi Daud. Hadis ini hadis yang sahih
daripada Aus bin Aus. Nabi kata sesungguhnya hari-hari yang mempunyai kemuliaan, keistimewaan pada kamu adalah hari Jumaat. Hari-hari yang ada afdal, ada keutamaan adalah hari Jumaat. Kita mandi, kita salat, kita bersih diri dengan khutbah. Hari Jumaat ada sembahyang yang istimewa, nama dia salat sunat tatawwu'. Salat sunat tatawwu' ataupun orang panggil salat sunat intizar salat. Kita sembahyang sunat banyak-banyak sampailah imam keluar untuk membaca khutbah. Nama dia salat sunat tatawwu' ataupun salat tatawwu' mutlak. 2 rakaat bagi salat, 2 rakaat bagi salat, 2 rakaat bagi salat. Sampai bila? Sampai orang azan. Sampai tu imam keluar. Ini Nabi sebut siapa yang buat macam ni, siapa yang buat salat macam ni, dia masuk awal, dia sembahyang sampai orang azan. Nama dia salat sunat tatawwu' mutlak ni. Siapa buat macam ni, Allah akan ampun dosa dia pada hari Jumaatnya lepas. Jumaat ni ditambah dengan 3 barakah dia besar. Pasal itu Nabi kata inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya daripada hari-hari di sisi kamu yang mempunyai keutamaan adalah hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada istimewa. Kalau cuti hari Jumaat pun sangat istimewa. Nabi kata fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Istimewa hari Jumaat dijadikan Adam alaihissalam. Wa fihi qubida. Nabi kata padanya ditiup ruh kepada Adam. Wa fihi qubida. Pada hari Jumaat dicabut nyawa Nabi Adam. Wa fihi an-nafkhatu. Pada hari Jumaat ditiup. Pada hari Jumaat ditiup kita kata sangkakala, ditiup sangkakala. Wa fihi as-sa'qatu. Pada hari Jumaat ini akan berlakunya hari-hari kiamat. Pada hari Jumaat Adam dibuat, pada hari Jumaat nyawa Adam diambil, pada hari Jumaat ditiup sangkakala. Nabi kata fa'akthiru alayya minas salati fi. Nabi kata perbanyakkanlah selawat kepada aku pada hari Jumaat. Artinya hari Jumaat ni memang kita banyak selawat. Nabi kata perbanyakkan selawat kepada aku pada hari Jumaat ni. Nabi kata sesungguhnya selawat kamu sampai ke aku. Sahabat kata ya Rasulullah, macam mana selawat itu sampai sedangkan Rasulullah dah wafat? Nabi dalam riwayat lain Nabi sebut apa dia? Sesungguhnya Allah bawa selawat tu datang kepada aku dan beritahu, ini umat kamu nama sekian, anak sekian di selawat pada aku. Dalam riwayat ni Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi daripada memakan jasad para. Jadi bukanlah Nabi mendengar selawat kita, tapi Nabi tahu kita selawat dengan Allah hantar malaikat bawa selawat. Jadi kerana itu ikhwan, selawat yang macam ni, sekali kita selawat pada Nabi SAW, Allah berselawat kepada kita dengan selawat yang sangat banyak. Diriwayatkan bahawa makna selawat Allah kepada Nabi SAW adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para malaikat. Innallaha, sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Dia kata diriwayatkan bahawa makna selawat Allah pada Nabi, Allah puji malaikat, Allah puji Nabi di hadapan para malaikat dengan kepujian yang sangat dahsyat. Dalam Quran Allah puji wa innaka la'ala khuluqil azim. Orang Arab bila turun ayat ni tercengang dah. Tercengang sebab ayat-ayat ni penuh dengan kata-kata pengikat, kata-kata apa? Wa innaka la'ala khuluqil azim. Kata-kata yang mengikat. Apa bahasa Melayu panggil taukid. Ya. Dia kunci kalimah.
Wa innaka, sesungguh-sungguhnya kau, dia kunci satu. La'ala, lam tulan tauhid, sesungguhnya kau ni di atas khulqil azim, akhlak yang sangat besar. Daripada seluruh ayat itu dia kunci lagi sekali. Habis ada 3 kali Allah kunci dalam ayat ni. Kita mungkin tak faham, tapi orang Arab dengar-dengar dia takjub. Macam bahasa kita, dia kata biar betul yang ni, biar betul yang ni. Tapi seperti Abu Walid, dia kata ni bukan bahasa syair, ni bukan bahasa tahir bomo. Tak ada orang boleh buat bahasa macam ni. Dia seolah-olah yakin ini daripada Allah, tapi dia tak mau bagaimana nak buat. Allah puji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Sedang selawat malaikat bererti doa beliau, mendoakan beliau. Adapun selawat malaikat, sesungguhnya Allah dan malaikat. Selawat Allah bermakna Allah puji, Allah bagi petunjuk, bagi rahmat, bagi kebaikan yang luar biasa. Sabak yang Nabi ada tu satu sabak yang luar biasa, yang orang lain tak boleh ada. Bila malaikat tengok itu yang diberikan kepada Allah, malaikat rasa terkejut dan heran. Kerana itu malaikat berselawat kepada Nabi. Apa maksud malaikat selawat kepada Nabi? Malaikat berdoa kepada Allah untuk Nabi. Dan selawat umatnya berarti permohonan ampun bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita berselawat pada Nabi pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita berselawat, artinya Allah suruh kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kebaikan. Salah bermakna kebaikan, salah juga bermakna doa, salah juga bermakna rahmat. Jadi kita meminta kepada Allah rahmat, kebaikan, limpah kurnia untuk Nabi. Kenapa kita minta untuk Nabi? Sebab apa Nabi buat untuk kita ni sebagai Rasulullah, kita nak balas dengan apa? Dengan mai berapa pikul? Kalau orang hari ni balas dengan cium tangan untuk guru, bagi tanah 1 ekar kat dia, bagi rumah, bagi kereta, orang berada-berada Pak Mik kan. Tapi dekat Nabi kita nak balas dia dengan apa? Allah turunkan ayat ajak kita bersyukur pada Allah kerana diutuskan dia. Maka kita disuruh berdoa kepada Allah untuk Nabi. Dan ini adalah sunnah ikhwan. Siapa pun buat jasa pada kita, habis tak ada kita kata apa? Jazakallahu khairan katsira ataupun barakallahu fika. Ini kalimah-kalimah yang wujud dalam sunnah. Kita doakan ya Allah, berilah kebaikan pada dia. Orang bagi makan, kita kata apa? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, bagilah makan pada orang bagi makan ke aku, bagilah minum pada orang yang bagi minum ke aku. Artinya kebaikan orang tu kita balas dengan doa. Allahumma barik lahum mimma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, Kau berkatilah rezeki yang masuk pada mereka, Kau ampunlah mereka dan Kau rahmatilah mereka. Doa ni doa apa? Doa bila orang jamu kita. Lain daripada kita kata terima kasih, jazakallahu khairan katsira, kita bagi satu doa. Kalau orang-orang macam ni pula yang dapat doa, tak boleh. Rahmat. Tak boleh nak tukar dengan apa? Hidayah dia, hak nama sunnah. Seperti kata Abu Aliyah, Allah bagi pada aku 2 jenis petunjuk. Aku tak tahu nak bubuh yang mana atas, yang mana bawah, yang mana nombor 1, mana nombor 2. Yang pertama Allah bagi pada aku Islam. Kata Abu Aliyah, Allah bagi pada aku Islam. Bila Allah bagi kepada aku Islam, aku tak jadi orang kafir, aku tak sembah berhala, aku sembah Allah, aku tauhid Allah. Dalam aku duduk Islam, tiba-tiba Allah bagi aku faham sunnah. Dengan aku faham sunnah, aku tak buat bid'ah. Berapa banyak orang dapat Islam tapi tak dapat faham sunnah. Tak dapat faham, tak boleh faham. Kita terang, dia tak boleh faham. Tapi tak ada, dia kata tahlil pendek pun jadi ya. Dia tak boleh faham. Kita kata pendek pun tak ada, long pun tak ada, short pun tak ada, medium pun tak ada. Ada pendek-pendek lah. Yang kalu-kalu yang panjang tu bid'ah, pendek-pendek datang tu. Dia tak boleh faham. Kata Abu Ali, syukur pada Allah. Ingat balik doa Nabi Ibrahim,
Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat 129 surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim baca doa ni bila dia selesai binaan Kaabah. Dia habis buat binaan Kaabah, dia baca doa. Dia kata Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, bangkitlah di tengah-tengah anak cucu aku nak mai kemudian ni seorang rasul. Bangkitlah ya Allah. Untuk apa? Yatlu 'alaihim ayatika, supaya dibacakan kepada mereka ayat. Nabi Ibrahim takut zuriat dia sesat, dia takut sesat. Supaya rasul ini datang membacakan ayat-ayat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kepada keturunan aku ini al-kitab dan al-hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Ibrahim itu sangat. Lahir Nabi Muhammad bila hampir 4000 tahun. Lahir Nabi Muhammad. Sebelumnya lahirlah Nabi Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Lahirlah Nabi Harun, Nabi Musa. Daripada Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bawa kita ini, kita baca sebelum-sebelumnya, Nabi ajak kita sembahyang, ajak kita puasa. Kita tak pilih kat kubur Nabi, kita kata syukran ya Rasulullah. Kita tak cakap begitu. Ini semua kerja bid'ah. Kita buat apa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita ingat lagu tu, kita selawat, cukup satu, Allah nak bagi pada kita pembalasan dia 10 selawat. Tak payah bangkit berdiri, tak payah riau macam ya na, tak payah. Beza 4 minit selawat. Dan dengan memahami tujuan selawat, kenapa kita berselawat, apa makna selawat, dia ada alasan-alasan dan hikmah apa kita selawat. Allah perintah orang-orang mukmin berselawat untuk apa? Apa kita nak bagi kat Rasul? Apa kita nak bagi? Orang Arab kata macam mana? Dia kata seperti satu orang yang berjalan di tengah malam, dia sesat. Dia ini satu orang yang tulus safar, kemudian dia sesat di tengah jalan. Tengah-tengah dia sesat tu gelap kan, tiba-tiba dia nampak cahaya bulan. Cahaya bulan tu bagi cerah jalan dia. Dia kata, ma aqulu laka, apa aku nak kata? Ma aqulu laka ayyuhal qamar, apa aku nak kata ke hang wahai bulan? Aqulu laka rafa'akallah laqad rafa'ak. Aku kata Tuhan telah mengangkat kau naik di atas, tapi aku terima cahaya engkau, maka Allah telah mengangkat kau naik di atas. Wa anta ya Rasulullah ma aqulu lak, dan engkau ya Rasulullah yang datang kepada kami ini, apa kami nak kata padamu? Laqad nawwarakallah, Allah telah menghiaskan bumi ini dengan cahaya yang kau bawa, cahaya akidah yang telah kau bawa. Maka tak ada benda kita boleh kata melainkan Allahumma salli ala. Kita katalah macam ni, insya-Allah Allah Taala bagi kepada kita ganjaran yang sangat besar. Dalam ayat ini Allah telah menyebut tentang kedudukan hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang tertinggi. Bukan tinggi Pak Mik, kan? Itu penting. Tertinggi. Tertinggi. Dengan makna kata apa? Tak ada dah boleh tinggi. Bukan kata tak ada tinggi, nak pergi sama tinggi macam dia pun tak ada. Pasal tu kalau duk bercerita Tok Wali tu macam ni, Tok Wali tu, Tok Wali tu sebulan tak tidur, zikir macam. Kita kata wali tu memang ada problem mental. Orang kalau 4-5 jam tak tidur apa dah pula. Dia bercerita lagi tu. Tadi kita tengok siapa nak main babi. Apa dengan Maulana Habib? Syekh Zaqsa nama dia pun ni kata mimpi Nabi tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam depa tak ada mimpi lagi kita. Pejam mata aja tengok muka Nabi. Pejam mata tengok muka Nabi. Tengok muka Nabi aja pejam mata.
Allah bukan nak macam tu. Ini kita katakan penyelewengan, talbisul iblis dalam berselawat. Tak ada sahabat selawat sampai pengsan, tak ada. Tak ada sahabat selawat menjerit-jerit, tak ada. Dalam kisah para wali selawat ni, satu wali tu duduk selawat tengah malam, masuk pada angka yang 100,000 Pak Karim. 100,000 Pak Karim, dia buat apa? Berapa lama nak dapat 100,000? Masuk pada angka 100,000, tiba-tiba dia menjerit sebab dia nampak wajah Rasulullah. Sedangkan dia tak tidur pun, dia duduk macam ni berselawat. Bilanya Abu Bakar kena histeria lagu tu kerana selawat. Ini nama dia talbisul iblis. Beberapa khayal-khayal yang iblis masukkan ketika berselawat. Kita mesti hati-hati. Bahawa dia memujinya di hadapan para malaikat yang terdekat, dan bahawa para malaikat pun mendoakan untuknya. Lalu Allah memerintahkan segenap penghuni alam ini untuk mengucapkan selawat dan salam atasnya, sehingga bersatulah pujian untuk beliau di alam yang tertinggi dengan alam yang terendah di bumi. Sekali kita selawat, malaikat langit selawat, penduduk bumi selawat. Kita boleh bayang bagaimana insan ini cukup mulia. Dan kalaulah insan ini semulia ini hidup zaman hari ini, kita tak boleh bayang. Kita tak boleh bayang. Kita dengar aja nama dia, jantung kita boleh dorong. Mana orang boleh tinggal sunnah dia buat ni? Dengar aja insan ini. Kalau Allah izin kita mendengar suara alam waktu sembahyang aja, semua pakai waktu azan, waktu solat, ada tahiyat awal, tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad, disambut oleh penduduk langit. Betapa hebat insan. Sangat hebat insan. Kita tak tahu berapa banyak orang sembahyang di Malaysia, di negara-negara jiran. Dalam dunia ni ada berapa? 158 negeri. Kita 28. Dalam dunia ni berapa negara ada? 100 negara lebih. Apa banyak orang Islam selawat, tak boleh bayang. Langit itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau dah tu bila yang dia tahu makna selawat ni, rasa-rasa dia tak bagi tongkat hari Jumaat. Bagaimana insan yang semulia ini, dia naik khutbah tak pernah serah tongkat. Aku nak serah tongkat. Adakah aku sudah memuliakan insan ini? Adakah aku sudah menuduh martabat kemuliaan? Ya subhanallah. Orang nak buat bid'ah bila baca ayat ni, terpaku dia. Aku buat bid'ah ikut orang. Muhammad ni siapa dia? Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi disatukan berselawat pada Nabi. Allah puji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Malaikat begitu takjub dengan pujian. Malaikat berdoa kepada Nabi. Orang beriman berdoa, penduduk langit berdoa, penduduk bumi bersatu, dua penduduk berdoa. Adakah jalan hidup orang yang tidak berkat sampai aku kena ikut jalan orang lain? Inilah dia orang Nabi yang Allah dan malaikat berselawat, yang tak buat tahlil pada orang mati. Siapa dia yang lebih mulia daripada orang ni yang kita ikut jalan orang? Banyak soalan Tuhan tanya kita tak selesai. Tuhan kata hang reti ke ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hari-hari, tiap-tiap minggu hang baca. Hang tahu ke ayat tu? Makin baca makin buat bid'ah. Hang reti ke? Kita kata Nabi ni, ajaran Nabi ni, tua-tua pun bukan calak orang. Mana ada orang tua-tua dalam dunia ni Allah dan malaikat berselawat? Mana ada? Tak ada. Syekh macam mana punya hebat, orang cium kaki syekh tu. Orang cium kaki syekh tu. Pernahkah Allah dan malaikat berselawat? Kita sedang ikut sunnah siapa? Sunnah orang yang Allah puji dia di hadapan malaikat yang dekat dengan Allah. Sampai malaikat takjub, malaikat selawat. Allah perintah orang beriman berselawat. Kita sedang ikut sunnah orang tu. Tak mana kita nak syak, tak mana kita nak ragu. Demi Allah, jalan kita adalah, kita panggil tariqul huda. Jalan huda, petunjuk. Tariqul haq, jalan yang penuh dengan kebenaran. Adapun makna wa yusallimu taslima, ucaplah salam untuknya, adalah berilah beliau sallallahu alaihi wasallam penghormatan dengan penghormatan Islam,
Dan jika berselawat pada Nabi SAW, seseorang menghimpunkannya dengan salam untuk beliau. Kerana itu hendaklah tidak membatasi dengan salah satu sahaja. Misalnya mengucap sallallahu alaihi, semoga dilimpahkan, semoga selawat dilimpahkan untuknya, atau hanya mengucap alaihi salam, dilimpahkan selamat. Jadi digabung wassalatu wassalamu ala rasulillah, ataupun Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Di situ ada salam dan ada selawat. Satu lagi baik. Kadang-kadang kita dengar orang kata Nabi Muhammad, kita kata alaihi salam. Kadang-kadang kita kata sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada sallallahu, salawat, wassalam, salam. Kadang-kadang kita berselawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, berilah salam, berilah selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Ulama kata lepas kita selawat pada Nabi, barulah kita boleh berselawat pada semua orang yang ikut Nabi. Kita kata Allahumma salli ala ashabihi wa azwajihi. Ya Allah, berilah selawat pada Nabi dan pada isteri-isterinya. Ini tidak boleh. Orang lain mendapat berkat kita selawat kepada Nabi. Lepas selawat pada Nabi, baru kita boleh sebut wa ashabihi, dan sahabatnya, wa azwajihi, dan pada isterinya, wa ahli baitihi, dan keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan siapa sahaja yang ikut dia sampai hari kiamat, mereka juga berhak mendapat berkat-berkat selawat. Jadi untuk orang ikut Nabi ni, lepas diselawat pada Nabi, dirangkai pada mereka, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan tabi', orang-orang yang mengikut selepas sahabat, mengikut kita semua ni. Mengucap selawat untuk Nabi SAW diperintahkan oleh syariat pada waktu yang dipentingkan, baik hukumnya wajib ataupun sunat muakkad. Dalam kitab Jala'ul Afham, Ibn Qayyim rahimahullah menyebut 41 waktu tempat beliau beliau rahimahullah Ibn Qayyim, yakni Ibn Qayyim, beliau rahimahullah memulai dengan sesuatu yang paling penting, yakni ketika salat di akhir tasyahud. Ibn Qayyim kata dalam hidup kita ni ada tempat-tempat yang penting, dan tempat yang penting itu digabungkan dengan selawat. Misalnya kita duduk tahiyat akhir, itu dalam salat, tapi dimasukkan selawat. Bermakna tahiyat akhir itu kawasan terakhir sebelum kita keluar dari salat, itu kawasan cukup penting, dan dia kena selawat. Di waktu tersebut para ulama sepakat tentang disyariatkan berselawat untuk Nabi SAW. Namun mereka berselisih tentang hukum wajibnya. Di antara lain, sebahagian para ulama menyatakan sunat selawat pada Nabi, sunat. Tapi sebahagian para ulama kata selawat ni iman adalah sembahyang, buat sembahyang adalah wajib. Sebahagian para ulama kata wajib dalam sembahyang ni berkaitan dengan rukun sahaja, lepas sembahyang tak payah. Ini khilaf para ulama. Di antaranya waktu yang disebut adalah di akhir kunut. Ini Imam Syafi'i menyebut dalam mazhabnya bahawa di antara syarat sah doa kunut mesti ada selawat. Kalau orang baca doa kunut tak ada selawat, dia kena sujud sahwi. Ini pandangan dia. Saat akhir khutbah, ini juga mazhab Syafi'i. Selawat pada Nabi sebagai rukun khutbah, dua khutbah. Khutbah raya ke, khutbah jemaat ke, khutbah minta hujan. Kemudian setelah menjawab azan, lepas kita baca Allahumma rabba hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah sampai habis, kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Ini sabit daripada riwayat as-sahih, selawat lepas daripada baca doa azan. Ketika berdoa, ketika hendak masuk dan keluar daripada masjid, kita masuk masjid
masjid, kita baca doa masuk masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita keluar daripada masjid, kita baca doa, habis tak ada bismillah, kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Ini disebut dalam riwayat. Dan juga ketika menyebut nama beliau, juga kita dengar orang sebut nama Nabi, kita juga menyatakan Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajak pada kaum muslimin tentang cara mengucap selawat. Ini bab yang kedua. Tadi tentang selawat dan makna selawat, kelebihan selawat atau makna selawat. Yang kedua, Nabi tak melepaskan kita seorang-seorang untuk dicari lafaz selawat. Tapi Nabi telah mengajak kepada kita tentang tata cara mengucap selawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyakkan selawat kepadanya pada hari Jumaat. Nabi suruh selawat pada hari Jumaat di atas wahyu Allah Taala pada dia. Nabi kata aksiru salata alayya yawmal jum'ati wa laylatal jum'ah. Faman salla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Hadis ini hadis Anas bin Malik daripada Al-Baihaqi. Al-Bani kata hadis ini adalah hadis yang hasan. Perbanyakkanlah kalian membaca selawat untukku pada hari dan malam Jumaat. Rupanya hari Jumaat dan malam Jumaat ada perintah banyak selawat. Tapi hari Jumaat dan malam Jumaat tidak ada perintah baca Yasin. Tidak. Jadi siapa yang banyak selawat lepas maghrib ke sampai esok, dia telah mendapat esok. Siapa yang menganggap Yasin sebagai pengias malam Jumaat, dia telah salah. Bukan Yasin itu salah, Yasin kalam Tuhan mana boleh salah. Kalau mahir Yasin memang dia salah lah. Tapi kalau Yasin itu surah Yasin, dia tidak boleh salah. Dia kalam Tuhan. Pasal itu kita tak boleh benci orang baca Yasin. Ada, saya tengok beberapa kejadian yang patut kita betulkan. Ada satu kawan, dia semayang sebelah saya. Ini di Kelantan, Pak Minah di Kelantan. Dia semayang. Habis-habis semayang, dia buat kat kaki saya lagu tu. Dia suruh bangkit lah. Saya duduk situ, berzikir sebab imam pun duduk zikir, hal dia. Habis semua, dia kata kat saya, Ustaz, kita kena tegas dengan sunnah. Betul lah, kita kena tegas dengan sunnah. Ni Ustaz duduk, orang duduk berzikir, saya dengar pun meluat. Saya dengar, saya kata ada benda yang tak kena. Mesti betul. Kita bukan bermusuh dengan lafaz-lafaz zikir kan. Lafaz zikir itu Nabi yang ajar. Kita bermusuh dengan tak kenalnya tempat itu. Saya tak boleh dengar mereka zikir, karaoke lagi baik. Jangan. Mana boleh karaoke lebih baik daripada zikir. Kata Imam Ibnu Hajar Haythami Al-Makki dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra tentang selawat ini, dia kata al-aslu sunnah wal kaifiyatu bid'ah. Selawat itu sunnah, tapi cara mereka selawat itu adalah bid'ah. Yang kita benci itu bid'ah. Bukan kita benci lafaz-lafaz selawat. Mereka ni malam Jumaat tak ada kerja lain, baca Yasin. Tak boleh cakap begitu. Kita bukan benci Yasin. Benci Yasin kafir kita. Yasin kalam Allah. Tapi yang kita tak berkenalnya wal kaifiyatu. Baca Yasin dikaitkan dengan maghrib lepas Jumaat, lepas malam Jumaat lepas maghrib, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan Yasin, itu jantung Quran. Itu yang kita musuh. Bukan kita musuh daripada ayat 1 sampai ayat 8. Sampai orang baca kita jadi geli-geleman. Itu tak betul. Macam kita pergi rumah mayat. Apakah yang kita musuh? Yang kita musuh tu bid'ah-bid'ah di rumah mayat. Apa dia bid'ah rumah mayat? Dia duduk keliling mayat, dia baca Yasin. Kita benci perbuatan dia. Tapi kalau dia baca Yasin di bawah, itu tak boleh benci. Kerana itu adalah tilawatul Quran yang tak kena guna dengan mayat. Itu boleh di mana-mana. Katalah esok nak tanam mayat, malam ni nak buat apa? Saya tak baca Quran malam ni pasal apa? Ada mayat. Mana ada?
Bila ada mayat tak boleh baca Quran. Yang tak bolehnya baca Quran dikaitkan dengan upacara mayat. Duduk dekat dia, lepas tu pergi baca ramai-ramai, ambil kacang goreng tu, duduk zikir, lepas tu pergi rebus kacang tu, bagi makan, bunyi pun cerah hati. Itu yang kita musuh. Tapi macam kita nak tanam mayat besok, lah ni pukul 1 pagi, 2 pagi, nak buat apa? Tak mengantuk lagi. Dia kena kopi gano, kena radik, tak mengantuk. Kita pergi duduk ujung-ujung rumah yang bukan kita duduk di sisi mayat, jauh. Dan kita baca Quran. Baca Quran untuk apa? Kita baca Quran kerana kita nak baca Quran. Dia tak ada kena-mengena niat kita dengan mayat itu. Ini tidak dibantah. Yang dibantah bacaan yang orang duk buat. Mayat dah mati, duduk keliling dia. Kalau tak buat lagu tu, orang kata tengok sampai apa pun tak suka kat dia. Hak ni kita bantah. Kita bantah kaifiat bid'ah, bukan kita bantah zikir-zikir yang dibaca itu. Lepas solat, subhanallah, subhanallah, itu sunnah. Cuma mata kita sakit, tengok dia petik tasbih, itu aja. Dia baca kuat-kuat, yang tu je kita tak syok, tak kuat. Tapi kita tak boleh marah lafaz Allah itu daripada Allah untuk Rasulnya dan untuk kita. Yang tu saya rasa kita kena bagi beza. Abang Syarif nampak ni, tak kalau dia marah sembrono sampai dia boleh marah dengan agama ni. Tidak. Ada orang tanya saya soalan apa itu, yang budak Malaysia mati di Turki. Ahmad Amar. Jadi soalan orang tanya saya, saya tak tahu, saya tak kenal dia, tapi soalan dibangkitkan masa dia mayat dia diturunkan itu, ada kawan baik dia membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Masa mayat diturun tu, dia katanya dia wasiatkan dia apa tak tahu, tapi dibacakan surah Qul Huwallahu Ahad. Tak, kita kata kalau kita kata mayat Abdullah bin Abbas ketika dibawa ke Kufah nak ditanam, ketika dibawa ke Taif nak ditanam, orang mendengar orang baca Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baca kuat. Orang cari siapa tak jumpa, tapi suara kuat. Orang pakai kata apa? Imam malaikat, imam jin. Tetapi para ulama tak pernah mengambil itu sebagai dalil bolehnya baca Quran ketika wusuk ni, walaupun kejadian itu berlaku ketika nak ditanam Abdullah bin Abbas. Kalau apa berlaku pada Abdullah bin Abbas bukan hujah, apa saya lagi Ahmad Amar takkan hujah. Kadang-kadang orang kita ni dia ada masalah apa? Masalah mental problem. Ini kena makan apa tu sauda kerak sikit. Mental itu dia sampai tak boleh beza. Kita mendoakan dengan rahmat kepada anak muda yang meninggal ini, supaya Allah bagi surga, Allah bagi kesenangan di hari akhirat untuk dia. Tetapi di atas nama siapa pun bid'ah. Pasal apa? Yang menentang bid'ah ini insan yang sangat hebat, yang malaikat semua berselawat pada dia. Rasulullah bersabda, perbanyakkanlah kalian membaca selawat untukku pada hari dan malam Jumaat. Barang siapa berselawat untukku sekali, nescaya Allah berselawat untuknya 10 kali. Dia berselawat pada Nabi sekali, Allah dan para malaikat berselawat pada dia 10 kali. Allah kata besarnya ikhwatul iman orang yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut beberapa manfaat dari mengucap selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebut ada 40 manfaat. Ibnu Qayyim senaraikan 40 manfaat. Di antaranya selawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Siapa yang selawat pada Nabi tentu dah dia melakukan ibadah, melakukan amal salih. Tapi tak benar lah macam kisah orang tu cerita satu hamba Allah tu nak pergi Mekah, mati tengah jalan. Tiba-tiba anak dia tunggu bapak dia mati, tunggu siap minta tolong kampung. Bapak dia mati-mati, muka bertukar jadi hitam terus. Wahai bapak dia putih. Maka dia bermimpi. Dia pun antara tidur dengan tak tidur sama banyak. Mai satu orang berkulit cerah cantik, letak tangan atas bapak dia, daripada tangan ke muka sampai ke kaki, tiba-tiba bertukar hitam jadi putih.
Bila orang lelaki-lelaki ni nak pi anak ni yang antara mimpi tak mimpi sama banyak, dia tanya, dia tahu awak siapa? Tiba-tiba orang ni jawab, akulah orang yang bapa hang banyak berselawat kat aku. Dan dia kena bagi syafaat kata. Tak. Ini semua orang mamak kata apa dia? Poi saci. Berita bohong. Cerita bohong. Tidak wujud. Sepatutnya kita akan jumpa riwayat Bilal mayat dia putih, tapi bila mati dia hitam dia putih. Sahabat-sahabat Nabi, hamba-hamba abdi ni, patut mereka mati kulit mereka putih. Mereka bukan kata berselawat, berjuang bersama Nabi, tapi mati kita hitam juga. Ini semua cerita-cerita yang ghairul ma'qul, akal pun tolak, tapi dijadikan hujah untuk fadilat selawat. Tak boleh terima. Impossible, kata Ray kepada me. Impossible. Tak boleh. Siapa yang selawat, tentu dah dia buat ibadah dan dia akan dapat selawat daripada Allah. 2. Mendapat 10 kali selawat dari Allah bagi yang berselawat sekali untuk Nabi. Kalau 2 kali, 10 kali, kita 10, kita selawat 1, kita akan dapat 10. Kita selawat 10, kita akan dapat 100 selawat. Wallahu a'lam apa yang Tuhan nak bagi pada kita. 3. Diharapkan dikabulnya doa apabila didahulukan dengan selawat terhadap Nabi. Nabi sebut berbanyak kali selawat pada aku bila kamu nak baca doa, sebab doa kamu makbul. Dan kita selawat yang diajak, yang tidak bertentangan dengan dalil. Bahkan Ibn Qayyim kata dalam kitab dia ada wadawa, doa-doa yang makbul ni bila kita habis bersedekah. Bila kita ada rasa benda kita nak baca doa, sedekah. Lepas kita sedekah, baca doa, baca selawat banyak-banyak. Dia kata biasanya menjadi amalan salafus salih, doanya macam ni tidak ditolak. Mereka merasa makbul. Kita adik-beradik kita yang kita sayang masuk hospital, kita nak pergi ziarah dia, kita nak baca doa ke dia. Dalam perjalanan itu bersedekah. Sedekah sesuatu yang hati kita rasa. Kalau hari biasa-biasa kita bagi RM1, RM2, hari itu bagi RM50. Biar jantung kita tu dia bunyi. Ya, lepas tu pegang hati kita. Dha' yadaka 'ala sadrik, letak tangan di atas dada kita. Kita kata, ya Allah, terimalah sedekah aku dan baca doa. Sembuhkanlah penyakit saudara. Ya, kata Ibn Qayyim, doa lagu ni tidak akan ditolak. Ya, begitulah ikhwan, kita bersedekah. Berselawat merupakan sebab mendapat syafaat dari Nabi SAW. Jika ketika mengucap selawat diiringi dengan permohonan kepada Allah agar memberikan wasilah kedudukan yang tinggi pada beliau pada hari kiamat. Kita berselawat, kita kata, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, ati Muhammadin wasilah wal fadilah wal syarafa. Ya Allah, bagilah wasilah pada Nabi. Kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, bagilah wasilah, makam wasilah pada Nabi. Kita baca dalam doa apa? Doa azan tu kan. Lepas baca doa azan, mesti berselawat. Kita selawat, maka itu akan menjadi syafaat kita di hari akhirat nanti. Tengok, berselawat kat Nabi, Nabi tolong kita. Ni duk pergi ikut syekh-syekh tak tentu hala, ikut wali 7 hari tak makan, 7 hari wudu tak batal. Sikit punya penyakit ke wali tu, kencing bedak, berak bedak. Itu orang kata wali. Saya dengar dengan telinga sendiri dalam majlis besar, dengar telinga sendiri. Ini orang ni wali, sebut nama wali. Dia 3 tahun tak ambil wudu kerana belum batal syekh. Tak berak, tak kencing, tak makan. Tak berak, tak kencing. Paling dahsyat 3 tahun bini dia merana tak kena sentuh dengan dia. Jadi wali mati pucuk dia wali. Sengko ni wali. Nak butuh wali ke? Imam Ghazali dalam kitab dia kata, seorang lelaki 7 hari tak sentuh suami, hari ke-8 boleh kena sawat. Ya, betul itu. Dan begitulah para isteri Rasulullah bercerita bagaimana hubungan Nabi dengan mereka. Aisyah cerita bagaimana Nabi sentuh Aisyah. Ini ada wali 3 tahun wudu tak batal. Habis wudu tak batal bila hang steam.
wali ke penyakit punya orang. Kalau doktor pergi cek, mesti penyakit daripada otak sampai kaki. Wali dia kata. Saya dengar punya hati sakit. Hati sakit. Bukan saya keluar tu saya katakan sikit. Kata ni wali mati pucuk. Kena pergi mengurut cepat-cepat. Mudah. Jadi wali mudah. Tapi perangai lagu ni. Bila ambil uduk, bila baca uduk, bila mandi, bila istinja. 3 tahun tak menghidupkan sunnah istinja. 3 tahun tak ambil uduk. 3 tahun dia tidak mandi sunat Jumaat. Apa jadi dengan dia ni? Inilah satu dakwaan yang cukup celaka daripada insan yang sangat celaka. Ini daripada syaitan segala macam. Jangan main-main apa. Dakwaan macam tu dakwaan yang boleh mengeluarkan akidah yang benar. Tapi si pendakwa ni, orang putih kata unknowledge, bukan unknowledge. Kosong ilmu. Kosong ilmu. Dia tak tahu apa pasal sunnah. Boleh dakwah. Dia boleh dakwah. Orang antuk kalau ada CD kan, ada CD tu kan, di TV, di internet kan. Kan saya tengok seorang-seorang. Apa masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa dengan Pak Lah. Dia duduk sekali di mana, di Hulu Selangor, di tempat zikir Syekh Mahmud. Pak zikir Syekh tu pun dah meninggal. Kan ada duduk 2 orang. Masa tu Pak Lah jadi Prime Minister PM. Pak Lah kata ini Syekh Mahmud orang yang ada pengalaman 40 tahun dalam kerohanian, tapi zikir sampai sorban tercabut. Satu Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri memberi pengiktirafan pada orang macam itu. Kita nak kata apa? Artinya orang ini tak mengenal yang mana intan, yang mana kaca. Kenapa orang-orang yang ikut sunnah Nabi tak dikatakan orang ini berpengalaman dalam mengenal agama? Tidak ada riwayat yang sahih, riwayat yang dhaif menjelaskan Nabi berselawat sampai jadi macam kena histeria. Macam mana orang boleh kaitkan dengan sunnah dan mencemarkan selawat Allah dan malaikat kepada Nabi? Takkan malaikat berselawat huha sampai Tuhan naik pening, bisi apa tu? Tuhan tanya malaikat di alam malakut, bisi apa tu? Malaikat kata selawat. Merepek. Ajaran macam ni orang percaya boleh membersihkan jiwa. Nabi Ibrahim berdoa, hantar Rasul tadi datang, di antaranya wa yuzakkihim, tolong ajak kepada Rasul ini macam mana membersihkan jiwa. Ya, saya ingat lagi perkataan Syekh, hatta kita ucap subhanallah, yang subhanallah itu ada dalam riwayat yang sahih, dan kita sebut kerana Nabi sebut satu subhanallah yang berasal daripada Nabi sudah cukup membersihkan jiwa manusia. Daripada berjuta-juta ciptaan lafaz-lafaz di luar sana yang dikatanya boleh menyucikan, demi Allah tidak akan menyucikan. Ya, Umar Al-Khattab bertanya kepada hamba Allah tu, kenapa hang bila ambil wuduk hang nak tolak rambut ni di belakang, basuh ni, lepas tu mai balik? Dia kata tak boleh lagu tu ambil wuduk. Umar kata ketika Nabi basuh kepala ni ada 3 cara Nabi basuh, bukan satu. Kadang-kadang Nabi buang kepiah Nabi semua, kan? Nabi bawa tangan Nabi dari depan ke belakang, belakang ke depan, sekali je basuh kepala. Hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi tolak kepiah dia ke belakang, Nabi sapu atas umbun. Lepas tu Nabi sapu atas kepala. Tapi hadis lagi satu menyebut ketika Nabi ambil wuduk siap-siap di rumah, tiba-tiba wuduk dia batal. Bila sampai nak basuh kepala, Nabi tak buat macam 2 tadi, hanya buat di atas kain serban saja. Kenapa hang takut nak buat 1, 2, 3 cara? Umar kata, sesiapa yang tidak merasakan taharah Nabi itu bersih, sesungguhnya dia bertaharahlah, dia tidak akan bersih sampai dia bertemu. Dia Umar kata, Umar Al-Khattab cakap. Kita berselawat pada Nabi merupakan sebab diampun dosa oleh Allah. Diampun dosa oleh Allah. Selawat merupakan sebab sehingga Nabi SAW menjawab orang-orang yang mengucap selawat dan salam padanya. Kita selawat, Nabi tahu kita selawat. Jadi tak payahlah kirim salam kat Nabi bila orang pergi Mekah. Kita sampai salam. Dia bila dia kata kat kita,
sahabat kirim salam ke Rasulullah. Terus kita kata, sampaikan salam cintaku padanya. Dia riau, terima kasih Dewi Abu Duduk. Kita kata apa yang duk buat ni? Hang duduk di sini, hang baca selawat. Selawat hang sampai kat Nabi. Hang tak baca ke hadis Abi Daud, hadis sahih daripada Aus bin Aus ni. Kita selawat malaikat bawah, selawat yang benar, selawat yang jelas, selawat yang tidak ada samak. Tapi kalau kita baca marhaban, Nabi tak tahu, tak sampai kat Nabi, benda tu semua hulu melampau. Tapi tidak dibenarkan mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam berselawat dan memuji Nabi. Tengok, kita selawatkan Nabi, tapi ada benda kita pantang larang. Apa dia? Tak boleh khususkan waktu dan cara. Kita tak boleh kata waktu ni selawat paling baik, melainkan mesti ada dalil. Macam kita sebut tadi, malam Jumaat dan hari Jumaat, mesti ada dalil. Hadis Abi Daud daripada Aus bin Aus. Apa nilai hadis ni? Abi Daud menyatakan hadis ini adalah sahih. Dengan dalil tak apa. Selawat paling baik bila bagi tongkat pada tu imam nak naik atas member, itu paling baik. Maka kita pun jerit selawat masa tu. Mana dalil? Nak mengkhususkan tak boleh. Masa saya kahwin dulu Pak Mik, kan, masa kita kan lepas sekolah dulu kita kahwin, untuk bila selawat pengantin nak naik, ya, bisa kena. Tak ada dalam masa saya dulu lah. Dah makan ubi kayu. Selawat. Tak jaga. Tapi zaman kita kahwin dulu, selawat ni apa? Bersanding pukul 1 pagi. Bukan bersanding macam lah. Mapelai pun satu macam nyorong. Lepas kata mengantuk awal pak. Mau tak mengantuk 1 pagi. Dia duduk pelekeh pengantin tu, Allahumma salli ala Muhammad. Tahu terima selawat dengan keberkat. Mana dalil? Cari dalil. Mana dalil? Dalil tak ada lah untuk tu duk buat. Tak boleh buat. Enough is enough. No entry. Ini jalan tak boleh masuk. Mesti ada dalil. Dia bagi bantahan larang dia. Memuji Nabi kecuali berdasarkan dalil sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama ahli sunnah telah banyak meriwayatkan lafaz-lafaz selawat yang sahih sebagaimana diajar Rasulullah SAW kepada para sahabat. Di antaranya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat ini ada dalam Sahih Bukhari daripada Ka'ab bin Ujrah. Semoga selawat dan salam sentiasa Allah Ta'ala limpahkan pada Nabi yang mulia ini, juga bagi keluarganya, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Ikhwatul iman, kerana itu ikhwatul iman, kita selawat kat Nabi ni, kita tahu bagaimana huraian-huraian ulama ahli sunnah. Kita tak mau selawat kesuat tangan dengan orang, kesuat tangan. Dia salam kan, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kata, tapi kita tak boleh. Dia kata Nabi kata siapa selawat satu Allah bagi rahmat. Kita kata betul. Tapi bukanlah tempat dari bila duduk suat tangan. Sambil berjalan teringat kat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Hari Khamis malam Jumaat dan hari Jumaat selawat kita biasa. Hari 1000 selawat, 5 kali 6 kali tak apa. Tak perlu kita target sehari sampai 1000 selawat. Pasal apa? Target tahun depan awal Januari, masuk 1 Januari aku mesti mimpi Nabi. Pasal tahun ni dah betul-betul selawat dah sampai 2.5 juta ni. Tak ada. Ini hulu dan bid'ah. Bukan selawat yang hulu, tapi cara dan kafiat yang hulu. Selawat syifa kita tinggalkan. Selawat tafrijiyah kita tinggalkan.
selawat berderiah, Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Kita tinggalkan. Dia ada kalimah tawassalna bi bismillah minal afati wan niqmah. Kita tinggalkan tawassul, tak benar. Habis semua tinggal nak buat apa? Dia tanya kita. Tu kira dia marah Pak Min. Apa boleh buat? Patut orang mengaji buat selawat, orang banyak selawat, ni semua tak boleh. Kita kata Allah telah memilih satu selawat yang istimewa dalam sembahyang fardu. Ini selawat yang dibaca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sekali cukup dah. 2 kali baca. Lagi teringat sunnah Nabi, lagi rasa syukur pada Allah, selawat lagi. Hari Khamis malam Jumaat dengan hari Jumaat banyak sikit. Mungkin sampai 100 tu. Lebih daripada hari yang lain yang istimewa. Bila-bila teringat kat Nabi, ya Allah, Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ayat mata kita turun, terkenang sunnah dia. Teringat makam dia, teringat perjuangan dia. Kalaulah sunnah ni tak ada, Islam juga akan jadi agama yang meraba-raba. Ramai orang Islam tapi tak ada sunnah, dia jadi pelik-pelik. Nak tanam mayat, habis mayat Pak Min. Kita terkejut, ingat dia nak pergi tekam apa kat mayat tu, dia nak buat, rupanya dia bisik. Bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah. Oh, kita terkejut dah. Kita baca doa, Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Okey ya, dunia besar. Kita bacalah doa panjang juga, walhamdulillahirabbil alamin. Apa kita mau kata pada ini mayat? Tayyib. Lepas tu dia terekam Pak Min, terkejut. Dia bisik. Dia kata selamat tinggal saudaraku. Itu dia baca apa kata? Kata awak bisik apa? Orang nak pergi jujur, kita kena pesan dah sikit-sikit. Orang tu nak pergi jujur, kena pesan. Ni pun dah ada. Dah nak masuk tahun baru dah. Lagu ni punya laku belakang. Hulu. Pasal apa hulu? Tak tahu sunnah Nabi tu macam mana. Selawatlah banyak-banyak kat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Ya Allah, bagi selawat pada Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad dan orang-orang yang mengikut Muhammad. Maka selawat syifa dia tak masuk selawat. Walaupun orang nak pertahan, tu orang lah dia pertahan. Tapi kita terus. Baik ikhwatul iman. Lepas ni kalau diizinkan oleh Allah, kita masuk bab larangan hulu, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu bab yang penting dalam selawat memuji Nabi, ada juga bantahan larangan. Tak boleh berpuji kata dua lah. Sampai Nabi ni kita akan tengok beberapa perkataan. Kalau di rumah kita ada buku marhaban, kalau lah ada belen hak lama-lama dulu kan. Kalau dalam rumah kita ada buku marhaban, antum buka buku marhaban tu, buka mula sekali kan. Dan dia kata Assalamu alayka atqa at-taqiyai, Assalamu alayka zainal anbiya'i, Assalamu alayka mahiyad dhunubi. Antum ambil perkataan mahiyad dhunubi tu, antum padukan dengan muka surat 251 yang dah kita baca. Mahi adalah nama Nabi dalam hadis Bukhari. Tapi Nabi kata Allah bagi kat aku 5 nama. Di antara nama aku Al-Mahi. Lepas tu Nabi habaq, apa dia Al-Mahi? Nabi kata alladhi yamhullahu biyal kufra. Mahi makna penghapus. Apa makna penghapus tu? Dengan di mana melalui perantaraanku Allah menghapuskan kekufuran. Maksud dia apa? Dengan Allah hantar aku menghapuskan benda-benda syirik dan kufur. Itu makna mahi. Tapi dalam buku marhaban, buka-buka saya, dia kata Assalamu alayka
mahiyadz dzunubi, salam ke atas kamu wahai orang yang boleh menghapuskan dosa. Dia larikan makna daripada makna hadis. Mula-mula sekali kita bicara. Ini nama dia hulu. Pasal itu macam mana kita nak pakai buku tu berzikir? Atirillahumma qabrahul karim. Betul Pak Karim? Kita baca marhaban kan? Apa dia? Atirillahumma qabrahul karim. Ya Allah, kau wangikanlah kubur Nabi Muhammad. Hulu. Selawat bukan macam tu. Kenapa nak puji? Salamun alaika. Akan dia baca marhaban jaddal Husaini, marhaban ya imam al-qiblataini. Apa tu? Marhaban, welcome, selamat datang Tok Hasan dan Tok Husain. Dia boleh kata selamat datang Tok Hasan, Tok Husain. Lalu dia kata selamat datang Pak Hasan, tak apa. Kita kenal Pak Hasan. Dia kata Tok Hasan, Tok Husain. Siapa dia? Tok Hasan, Tok Husain itu Nabi. Mana Nabi? Tapi dia boleh kata welcome. Hulu. Ini hulu melampau. Tak tengok lagi sebab-sebab dia buat lagu tu. Mungkin ada sebab yang tak betul. Bahasa pun dah hulu. Hari ini kita akan tengok pada tajuk yang akan datang. Maka lagi sekali datang, kalau ada buku marhaban bawa. Tapi jangan habaq ke orang lah. Ini kata pelik marhaban pula. Hari itu sunnah. Mengaji. Nak ambil tahu, nak tunjuk tak mana kalimah hulu. Kita tak kata syirik, kita kata hulu. Tajuk kita akan datang hulu, melampau. Kita akan buktikan melampau. Maka kita kuliah di sini Pak Karim, kita akan berhenti selama setahun. Pasti kita sambung. Karim buat mangkak. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau orang tanya kan, Nabi Muhammad selawat kat diri dia. Nabi Muhammad, ya, Dia selawat kat diri dia. dia perintah Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia sendiri pun selawat kat diri dia. Perintah Allah.